Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 4. Okay, kita akan masuk bahagian akhir dalam bab 10, matematik pengguna, pengurusan keuangan. Baik, mari kita refresh balik apa yang kamu dah pernah belajar yang ada kena mengena antara dalam bab matematik pengguna ni, ya. Baik, matematik pengguna ni kamu dah jumpa masa tingkatan 3 lagi, tapi masa tu kamu belajar tentang simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okay, tingkatan 4 kamu belajar matematik pengguna pengurusan keuangan. Nanti tingkatan 5 kamu akan jumpa lagi insurans dan pencukaian. Dia punya kesinambungan tu. Baik, ini peta konsep ni kamu boleh rujuk dalam buku teks kalau ini kecil kamu tak nampak. Okay, dalam tingkatan 4 ni kamu tengok apakah proses pengurusan keuangan, ya, melibatkan konsep SMART, ya. SMART ni, S ni untuk spesifik, M untuk boleh ukur, A untuk boleh capai, R tu realistik dan ada tempoh masa. Dan proses pengurusan keuangan ni kamu tentukan dulu dengan menetapkan matlamat, kemudian menilai kedudukan keuangan, kemudian wujudkan pelan keuangan untuk jangka panjang dan jangka masa pendek, laksanakan pelan keuangan, kemudian kaji semula dan semak kemajuan. Ya. Baik, itu proses pengurusan keuangan dalam tingkatan 4 ni kamu belajar. Okay, bahagian yang kedua ialah pelan keuangan peribadi. Setiap daripada kamu ni mestilah ada cita-cita ke matlamat ke untuk membeli sesuatu, mencapai atau mendapatkan sesuatu. Jadi kamu kena ada juga pelan keuangan peribadi. Jadi, kamu mesti faham apa konsep aliran tunai masuk dengan aliran tunai keluar. Okay, ada tak lebihan atau kekurangan kepada aliran tunai kamu. Kemudian matlamat keuangan kamu mesti ada jenis jangka panjang dan jangka pendek. Dan kemudian kamu kena nilai semula kebolehkelaksanaan pelan keuangan peribadi kamu tersebut. Ya? Baik. Jadi hari ini kita masuk kepada kita nak bina dan membentangkan pelan keuangan peribadi untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan kemudian kita nak menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan tersebut. Jadi bagaimana kamu nak menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan jangka panjang dan jangka pendek ni tadi? Okay. Pelan keuangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk membina pelan keuangan, kamu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperolehi. Ya, kalau kamu sebagai seorang pelajar, sumber pendapatan apa? Duit belanja sekolah kan? Duit belanja sekolah, lagi apa? Kadang-kadang ada yang dapat harian, ada yang dapat bulanan, apa lagi? Sumber pendapatan. Itu pendapatan yang tetap. Kadang-kadang ada pendapatan tak tetap, kamu dapat apa? Mungkin daripada simpanan bank kamu dapat faedah ke, okay, itu pun ada juga sumber-sumber pendapatan. Kemudian perbelanjaan pun kena tengok juga. Kena pasti juga perbelanjaan. Perbelanjaan apa yang kamu ada setiap bulan misalnya. Kalau masa kamu sekolah tu, datang sekolah dengan bas tu, mungkin bas yang kamu naik tu bukan bas yang chartered kan, bukan bas sewa, tapi kamu naik bas biasa tu. Memang kamu akan peruntukkan satu hari RM5 untuk belanja bas, untuk tambang bas. Jadi itu antara cara-cara untuk kamu kenal pasti sumber pendapatan dan sumber perbelanjaan. Okey, pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10%. Ini pun satu ilmu awal lah sebelum kamu memasuki dunia pekerjaan atau dapat pendapatan kamu sendiri. Bila kamu ada pendapatan, katalah kamu kerja part time ke dapat RM1,000, pastikan 10% daripada RM1,000 tu disimpan. Dulukan simpanan. Kalau ada emergency ke atau nak gunakan untuk perkara yang lain. Okay? Jadi simpan dulu 10%. Okay, kalau RM1,000 tu kamu akan simpan RM100. Okay. Di samping itu, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Ada perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta. Kalau kamu dah kerja nanti beli kereta, tiap-tiap bulan kena bayar duit kereta. Kalau beli rumah, tiap-tiap bulan kena bayar duit rumah, melainkan kamu beli cash kan. Okay, ataupun baki kad kredit. Kamu dah disiplinkan diri, kamu disiplinkan tiap-tiap bulan kalau kamu guna kad kredit, kamu akan bayar berapa? Minimum RM100 misalnya. Okay? Itu ialah contoh
perbelanjaan perbelanjaan dan pendapatan. Baik. Jika wujud aliran tunai negatif, apa maksud aliran tunai negatif? Maksudnya perbelanjaan dia lebih daripada pendapatan. Seseorang harus membetulkan semula pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan tak tetap. Tengok kepada perbelanjaan tak tetap dulu. Okey. Kemudian kurangkan dulu perbelanjaan tidak tetap ni. Okey, pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu. Kalau kemahiran kamu tu misalnya sebagai ejen pemasaran, ejen jualan. Jadi untuk tambah sumber pendapatan mungkin kamu akan tingkatkan jualan. Kalau kamu ejen insurans misalnya kan, kamu boleh tingkatkan jualan insurans, macam tu. Jadi boleh selain daripada kurangkan perbelanjaan, kita tingkatkan sumber pendapatan supaya aliran tunai akan jadi positif. Ini tadi negatif kan? Okey, sekarang kita tengok cerita tentang Encik Yusof. Okey. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Okey, Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans, manakala isterinya seorang suri rumah. Tak bekerja lah tidak ada pekerjaan tetap. Suri rumah ni lagi banyak kerjanya sebenarnya Mereka mempunyai 3 orang anak dan ketiga-tiga anak itu masih belajar. Kita tengok pelan keuangan Encik Yusof. Okay. Gaji Encik Yusof 5,000, pendapatan pasif tak ada, jumlah pendapatan bulanan tu 5,000, tolak simpanan tetap bulanan tak simpan. Okey, tolak simpanan untuk dana kecemasan, dia ada simpan dana kecemasan RM200. Jadi jumlah pendapatan Encik Yusof ni kita tolakkan 200, maknanya baki pendapatan 4,800. Okey, itu pendapatan. Sekarang ni tengok perbelanjaan. Yang pertama kita ada perbelanjaan tetap, yang kedua kita ada perbelanjaan tidak tetap. Okey. Perbelanjaan tetap dia ansuran pinjaman perumahan, memang tiap-tiap bulan bayar 1,000. Premium insurans 500. Encik Yusof ni ambil insurans lah, apa insurans yang kita tak tahu, insurans kenderaan mungkin atau insurans hayat ke. Okey, jumlah perbelanjaan tetap bulanan ni dia campur dua ni dapat 1,500. Okey. Tengok jumlah perbelanjaan tak tetap. Makan minum di 900, dia tetapkan 900 lah. Tapi mungkin berubah. Okay, pendidikan anak-anak, beli buku, beli stokin, beli baju dah koyak, apa semua tu RM600. Okay, belanja petrol 420, bil telefon, ni bil telefon 480, mungkin dia bayarkan sekali untuk isteri dia ke, untuk anak-anak dia kan. Bil utility, elektrik dengan api, elektrik dengan air, 500. Dan pergi melancong diperuntukkan tiap-tiap bulan RM400. Pergi berdekat ke, nak pergi berkelah ke kan, peruntukkan RM400. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap ni semua 3,300. Ini perbelanjaan tetap. Jadi Encik Yusof ada hasrat ni nak membeli komputer berjenama FAST bernilai RM6,000 untuk urusan jualan insurans dalam masa 1 tahun. Boleh tak Encik Yusof mencapai matlamatnya? Boleh tak Encik Yusof mencapai matlamat dia? Okey, sekarang kita tengok baki pendapatan 4,008. Okey, tolak jumlah perbelanjaan, jumlah perbelanjaan ni berapa? Pun 4,008, kalau kamu campur dua ni, pun 4,008, jadi sebenarnya tak ada apa yang tinggal. Dalam akaun tu sampai hujung bulan agaknya tak ada apa yang kosong terus, memang bersih terus. Okey. Berdasarkan pada pelan keuangan Encik Yusof ni tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Jangka pendek sebab apa? Sebab dia nak beli komputer tu dalam masa setahun. Okey. Baik. Sekarang ni oleh itu sedikit sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamat nak beli komputer ni tadi, nak beli laptop. Okey, sekarang kita kena bantu Encik Yusof selesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Tadi berapa ringgit disimpan untuk dana kecemasan? RM200. Okey, soalan pertama. Adakah Encik Yusof menguruskan keuangan dengan cekap? Dia tidak menguruskan keuangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan. Okey, seperti perbelanjaan telefon, lagi makan dan minuman, serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. Ini pendapat, salah satu pendapat. Sebenarnya kita
ada perspektif yang lain-lain daripada orang yang lain juga tentang pengurusan keuangan. Betul, tapi ini satu panduan sajalah, panduan kenapa kita kata Encik Yusof ni kurang menguruskan keuangan dia dengan cakap. Sebab inilah sebab patutnya perbelanjaan telefon, makanan, minuman kena kurangkan. Ataupun pelaburan simpanan untuk masa depan pun tak ada juga. Okey. Berapa simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Okay, dia nak beli laptop harga RM6,000 dalam masa setahun. Sebulan dia kena simpan berapa? Okey. Harga RM6,000 bagi dengan 12 bulan, maknanya sebulan dia kena simpan RM500. Kiraan biasa saja. Okey. Bagaimana pendapatan tambahan boleh diperolehi? Sekarang dia ada pendapatan, tapi sekarang macam mana nak tambah pendapatan bagi menambah jumlah pendapatan tu? Pendapatan tambahan ni. Okay, satu caranya ialah Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Sebab kalau syarikat insurans ni, kalau dia ada banyak produk insurans kan, insurans hayat, insurans pendidikan, insurans kereta, macam-macam jenis insurans lagi. Jadi Encik Yusof ni boleh luaskan lagi produk jualan, produk insurans dia, jual lebih banyak produk insurans. Kemudian kalau dia boleh cari ejen-ejen, Encik Yusof ni sendiri ada ejen jadi kalau Encik Yusof ni boleh cari lagi ejen-ejen di bawah Encik Yusof pun dia akan dapat keuntungan dari segi, dia akan dapat faedah lah dari segi menjadi ketua kepada ejen-ejen yang baru tu. Itu satu cara. Ini cara untuk tambah pendapatan. Sebab apa Encik Yusof ni dia ejen insurans, jadi kepakaran dia atau kemahiran dia ialah dalam bidang insurans. Okey. Anda dikehendaki mewujudkan pelan keuangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey, sekarang kita tengok SMART kita Membeli komputer, betul lah. Okey, boleh ukur bernilai RM6,000 memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. Okey. Kemudian boleh capai macam mana? Boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000. Boleh? Okey. Realistik, RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Okey. Sebab pendapatan tadi RM5,000 kan, dia simpan RM200 untuk kecemasan. Okey, tempoh masa setahun adalah cukup untuk mengumpul RM6,000 dengan simpanan bulanan RM500. Kalau kita gunakan konsep SMART ni, inilah pelan keuangan Encik Yusof yang baru. Okey. Baik. Pelan keuangan baru Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. Tadi kan kita tahu kalau kita nak tambah pendapatan lebihan, pendapatan mesti lebih besar daripada perbelanjaan. Dan perbelanjaan yang tidak tetap dulu kita akan tengok untuk kita rendahkan atau ubah suai. Okey, simpanan Encik Yusof RM500 sebulan boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Macam mana cara dia? Okey, cuba tengok perbelanjaan tak tetap ni. Perbelanjaan tidak tetap bulanan ni. Makanan minuman ni Encik Yusof kata dia tak nak kacau duit RM900 tu sebab mungkin dia bagi pada isteri dia kan. Okey, pendidikan anak-anak pun dia tak nak kacau, education is very important kata dia. Okey, tapi belanja petrol ni mungkin kita boleh kurangkan sikit. Kena jimat-jimat lah, kurang sikit berjalan ke kan, petang-petang keluar ke contoh. Okey, bil tadi pun dia dah tetap, tu memang dia peruntukkan RM300. Utility pun dia dah nampak pattern setiap bulan sebab rumah kita ni ada mungkin dia kata rumah kita ni ada aircon, memang nampak bil air elektrik tu lebih kurang RM300, so kita pun tak nak kacau. Okay, RM200 melancong ni bolehlah kita kena kurangkanlah sikit melancong. Kalau sebelum ni kita pergi sampai Melaka ke, ni kita mungkin pergi dekat sikit dengan kawasan kita. Okay, pergi Bukit Melati lah dulu contohnya. Okay, pelaburan amanah saham. Okay, pelaburan amanah saham kat sini dia ada letak sikit pelaburan, sebab pelaburan ni mungkin tiap-tiap tahun dia boleh akan dapat pulangan juga. Jadi jumlah pendapatan tak tetap sekarang jadi 2008. Masih lagi 2008 sama. Okey. Nampak tak? Tadi belanja petrol 420 kan? Dia dah kurangkan jadi 300. Bil utility melancong 400 pun dia dah kurangkan jadi
berapa ni? Dia kurangkan jadi RM200. Jadi perbelanjaan-perbelanjaan ni dikurangkan jika mengamalkan sikap jimat cermat. So, Encik Yusof dia kena disiplinkan diri dia dan di ahli keluarganya untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek membeli laptop tu. Membeli laptop harga RM6,000 dalam masa setahun. Okey, baik. Sudah laksanakan pelan keuangan tu, sekarang kena nilai. Setiap perancangan keuangan tadi kena dinilai semula dari semasa ke semasa kerana beberapa faktor. Okey, antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusof ialah kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Ya kan? Kalau kamu tahu ekonomi dia tidak tetap. Ada kalanya harga ikan naik, ada kalanya kebanyakan masa harga semakin meningkat, harga barangan. Jadi kos taraf hidup pun makin meningkat. Jadi ini pun secara tak langsung akan meningkatkan jumlah perbelanjaan. Okey, kalau keadaan ini berlaku, Encik Yusof nak buat apa? Encik Yusof patut mengambil langkah untuk menambah pendapatan, kan? Itu yang kadang ada individu dia rasa dia tambah pendapatan tapi masih lagi rasa tak cukup. Kerana apa? Kerana perbelanjaannya pun semakin besar, ataupun berlaku macam tadilah berlaku inflasi tu. Okey. Jadi namun pelan keuangan Cik Yusof ni boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga. Tadi daripada duit perbelanjaan tidak tetap tu dia ambil juga, dia peruntukkan juga untuk amanah saham. Kamu dah belajar amanah saham tu masa tingkatan 3. Okay, jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen daripada amanah saham tadi. Itu satu cara. Okay, kemudian pelan keuangan jangka panjang. Okay, pelan keuangan jangka panjang sama penting juga seperti pelan keuangan jangka pendek. Jadi tujuan pelan keuangan jangka panjang ialah untuk mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan keuangan jangka panjang ialah pelan keuangan melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak-anak, persaraan dan pembelian rumah. Ya, untuk membina pelan keuangan jangka panjang, 3 aspek utama perlu diambil kira. Yang pertama, kadar inflasi. Kalau jangka panjang ni lebih 5 tahun kan. Inflasi memang boleh berlaku. Kaedah faedah kalau simpan dalam amanah saham dalam masa 5 tahun dia boleh dapat dividen, dan kesihatan diri. Kita tak pasti kesihatan macam mana dalam masa 5 tahun. Jadi itu bagaimana kita nak kaitkanlah kisah Encik Yusof tadi itu dengan membina pelan keuangan jangka panjang dan pelan keuangan jangka pendek. Jadi semasa membina pelan keuangan jangka panjang, lebih baik kita mulakan tabungan lebih awal. Kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat keuangan dengan cepat. Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Ini ilmu ni kamu gunakan apabila kamu dah ada pekerjaan tetap misalnya, ataupun kamu dah mula bekerja, ataupun kamu dah, bila kamu dah mula kerja ataupun bila kamu belajar nanti kamu nak buat part time, dah start kerja lah, maksudnya dah ada pendapatan sendiri, tetapi dalam masa yang sama kamu dah boleh menabung sekarang juga. Okay, kalau kamu dah ada duit belanja bulanan misalnya, dapat daripada mak ayah allowance bulanan, kamu dah boleh buat tabungan awal dalam mana-mana akaun kamu ada. Jadi pelan keuangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Kamu tak sama dengan kawan kamu. Jadi kamu jangan bandingkan pelan keuangan kamu dengan kawan kamu sebab memang berbeza. Okay, kerana pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri itu berbeza. Membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Kalau kamu ni bujang, kamu menyimpan seorang. Kalau kamu dengan isteri kamu menyimpan, kamu menggabungkan dua pendapatan, mungkin simpanan tu lebih banyak. Okay. Sentiasa ingat aliran tunai sentiasa pastikan positif. Belanja memang syok kan? Okay. Tengok contoh